Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. والله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidai ikhwah dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bertemu dan bersua-muka dalam ruangan ini, dan insya-Allah kita akan terus dalam syarah buku Al-Marhumuna fi Sunnah Nabawiyah. Mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan di antara mereka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap yarhamuka atau yarhamullah atau Allah yarham atau rahimallah bagi orang yang tertentu. Pada kali ini insya-Allah kita bagi tengok seorang sahabat selepas mana kita kecek Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat, nama dia siapa? Nama dia Abdullah ibn Mas'ud. Saudara dikasihi, Abdullah bin Mas'ud satu ketika dia tu makan upah pero kambing, pero kambing bagi Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid. Maka datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya seorang budak tu lah. Budak ni ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ternyata ada tak kambing? Kambing tino. Kambing apa? Kambing tino yang belum lagi di setubuh oleh kambing jantan. Mana tak ada kambing tino yang belum setubuh lagi oleh kambing jantan. Sebelum pada tu Abdullah bin Mas'ud ni dia kata, saya ni minta maaf lah saya. Nabi tanya dulu, kata boleh tak saya nak minum, saya nak makan susu kambing. Maka dia kata tak boleh, sebab kambing ni bukan hak dia. Kambing ni hak siapa? Kambing ni hak iaitu hak seorang yang upah dia, hak tokel lah. Maka di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh cari kambing hak muda, kambing hak tino yang belum lagi itu dengan jantan. Maka dia pun bawa wari lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sapuh buah labu dia tu, atau labu dada dia tu. Maka di situlah daripada kambing yang tak biasa beranak, kambing tak biasa nikah dengan jantan, jadi penuh dengan susu. Bila di situlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun perah di situ dan minumlah oleh Rasulullah minum, Abu Bakar minum, dan bila sudah minum tu Rasulullah berkata kepada pada kambing tadi tu, labu kambing tadi tu, inqalisi, mana kata tutup semula. Ya saudara dikasih, maka susu kambing tu katuk mula. Masya Allah. Selepas pada itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa pada dia, yarhamukallah innaka ghulamun muallam. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh tuan sendiri iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dikeluarkan oleh
Ahmad dan Ibn Abi Shaybah dan At-Tayalisi dan Abu Nuaim, dan Ibn Hibban dan At-Tabarani. Hadis ini hadis sahih. Berkata Az-Zahabi, hadha hadithun sahihul isnad. Dengan lafaznya qala radhiyallahu anhu kuntu ar'a ghanaman li Uqbah ibn Abi Mu'ayth famarra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li ya ghulam hal min labanin qultu na'am walakinni mu'tamanun qala fahal min shatin lam yanuz 'alayha al-fahlu qala فأتيته فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع انقلصي فانقلصت فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غلام معلم. Ya saudara dikasihi, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata kuntu ar'a, satu ketika aku sedang pelihara ghanaman, kambing, bagi siapa tu? Bagi seorang nama dia Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Famarra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah lalu di tempat saya tu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya, ya ghulam, wahai budak, hal min labanin, ada susu kah? Adakah susu kambing? Nampak tu? Maka dia kata ada. Walakinni mu'taman, akan tetapi aku ni dia kata aku ni duk perah hak orang. Aku ni duk perah hak orang. Bukan hak aku lah. Aku ni duk pegang amanah orang. Kalau gitu nak minta leh susu ada, tapi kambing hak wesing, kambing hak ada susu tu tak leh wi lah. Sebab apa? Sebab bukan hak saya. Kena minta tuai dulu lah. Maka Rasulullah SAW tanya dia, kata ada tak kambing tino yang tidak mengata siapa manata tidak setubuh dengan kambing jantan lagi, atau tidak itu lagi dengan yang kambing jantan. Kambing tino yang tak ada itu, susu tak ada lah. Ya, orang susu kambing, susu yang nak ada ni kena ada anak. Bila tak ada anak, ya dia setengah tak ada gapo lah dia tu. Maka dia kata kambing macam tu ada lah. Fa'ataitu, maka aku bawa datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapuh itu dia, sapuh labu susu dia tu. Nampak tu. Fanazala al-laban, maka tubiknya susu. Tubik pula tu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam purah banyaklah. Purah dalam satu bekah. Wasaq fashariba, maka Rasulullah minum. Wasaqa Abu Bakr, dan dia minum pada siapa? Minum kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata kepada labu susu tadi itu, inqalisi, tutupkanlah. Klik jadi seperti biasa, atau seperti asal dia tu macam mana, maka dia klik jadi setengah asal, jadi setengah sedia lah. Maka disitulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, hey Rasulullah, alimni min hadzal qaul, mintalah kamu ajarkan aku daripada perkataan yang kamu kata ni. Ada baca gapo katik, ada doa gapo katik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha ra'si, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sapuh kepala aku. Dan dia bersabda kepada Abu Abdurrahman, nama dia Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud ini nama dia Abu Abdurrahman. Gelar dia, kunyah dia tu. Maka dia sapuh kepala, dia berdoa, yarhamukallah, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Taala rahmatkan kamu, innaka ghulamun muallam, sungguhnya kamu seorang budak yang diajar. Mana kata yang beramanah lah, tak ada ikut sedak. Maka di sini kita dapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tu tak ada ambil lah susu hak dadah. Nampak tu, dan dia minta izin dengan orang bercara ni, orang susu, orang kambing hak
hak tak orok tak apa, ori kambing hak tak ada tupa lagi dia nak buat biada. Mana kata dia nak uri, dia nak sapu dan apa kata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka jadi. Maka jadi apa? Jadi ada susu. Selepas tu klik sepas dia pula. Tak ada nah, dia tinggal macam tu dak. Di sini tu dan kita dapati bahwasanya Rasulullah ayat kepada Abdullah bin Mas'ud ni, yarhamukallah, semoga Allah SWT rahmatkan kamu, innaka ghulamun muallam, sungguhnya kamu ni adalah budak yang beramanah, yang diajar, darah dikasihi. Oleh itu, dan ini di antara orang yang Nabi SAW doa supaya Allah SWT rahmat dia, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah nama dia? Nama penuh dia tu. Nama dia tu Ibnu Mas'ud, Ibnu Ghafil, Ibnu Habib, Ibnu Syamkh, Ibnu Far, Ibnu Makhzum, Ibnu Sahilah, Ibnu Kahil, Ibnu Al-Harith, Ibnu Tamim, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hudail, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nazar. Ini mana kata nasab dia pun pergi kepada nasab Nabi SAW juga. Gelar dia, kunyah dia tu Abu Abdurrahman Al-Hudhali Al-Makki Al-Muhajiri Al-Badri. Ni gelar dia. Kena apa kata kunyah dia tu Abu Abdurrahman Al-Hudhali, daripada kabilah Hudhail, Al-Makki asal Mekah, Al-Muhajiri mana kata orang yang berhijrah, Al-Badri orang yang sempat perang bersama dengan Nabi dalam perangai apa? Perangai Badar. Halif Bani Zahrah dia tu kata dia tu halif, mana kata halif ni daripada orang yang sepakat, orang yang kata ada perjanjian tolong gemari dengan Bani Zahrah. Nampak tu? Kana Abuhu Mas'ud qad halafa fil jahiliyah ibn Abd ibn al-Harith ibn Zahrah. Dia tu di masa jahiliyah, bapak dia tu Mas'ud tu dia buat perjanjian dengan apa? Dengan Abd ibn al-Harith ibn Zahrah. Wa ummu Abdullah ibn Mas'ud ummu Abd Wudd ibn Sawa ibn Hudhail aidan. Mak dia tu daripada keturunan atau apa kata bakal Hudhail juga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada orang yang ulung-ulung, orang pertama, orang mula-mula yang hijrah. Seorang yang suka beribadat, seorang yang muammir atau muammar. Apa muammar? Seorang yang umur panjang. Masya-Allah. Al-qari al-mulaqqin, seorang qari Al-Quran. Di antara para sahabat yang terlibat dengan Quran, dengan bercara dengan Quran, iaitu di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Seorang budak yang diajar, seorang faqih yang faham, nampak tu, seorang yang selalu jaga kesulitan. Sahibus sawadi was-sarar. Gaba was-sarar maknanya orang yang selalu jaga kesulitan. Dan seorang as-sabbaqu wal buddar. Apa al-sabaq, orang yang selalu belomo dia tu. Orang yang depan, orang yang ulung-ulung, orang yang selalu buat. Nampak tu, ni mana ada di antara sifat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada orang as-sabiqin al-awwalin, daripada orang yang sempat masuk bersama dengan Nabi SAW dalam perangai Badar, seorang yang hijrah, dua hijrah. Dan dia tu sempat mana kata masuk sama dengan Nabi SAW dalam perangai Yarmouk, dan orang yang banyak juga riwayat hadis radhiyallahu anhu. Dia tu masuk Islam kalau tak silap orang yang kenal. Dia masuk Islam orang yang kenal. Masya-Allah. Dan dia tu masuk Islam sebelum masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nampak tu? Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia riwayat sendiri, dia kata raituni
Sadisa sittatin ma 'ala al-ardi muslimun ghairuna. Kami ni, saya ni orang yang kena. Saya nampak saya ni orang yang kena, yang tidak ada orang masuk Islam, tidak orang memeluk agama Islam di atas muka bumi ni, malaikat kami saja. Ni orang ni lah. Nah, masya-Allah, dah orang dulu-dulu. Awwalu man jahara bil Quran, orang yang mula-mula baca Quran dengan suara. Nah, dengan suara derah. Balik ke belum pada tu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran dengan suara leh-leh, tak ada bunyi mana buat apa, bimbang takut. Baik kata di wak nyanyo atau dinyakiti oleh para Quraisy. Maka di sini tu kita dapat arti maksud dia lah orang mula-mula yang baca Quran derah. Akak-akak suara situ. Nah, sebab satu hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Nah, kana awwalu man jahara bil Quran di Makkah. Dialah orang mula-mula dia akak suara dalam baca Quran di Mekah tu selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu ketika tu ijtama'a yawman ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu wallahi ma sami'at Quraisy hadzal Quran yujharu laha biha qat. Faman rajulun yusmi'uhum? Faqala Abdullah bin Mas'ud ana. Faqalu inna nakhshahum 'alayka innama nuridu rajulan lahu 'ashiratan tamna'uhu min al-qawmi in araduhu. Faqala da'uni fa inna Allah sayamna'uni. فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام فقال رافعا صوته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن فاستقبلها فقرأ بها فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد ثم قالوا إنه يتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا فجعلوا يضربون وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه فقالوا هذا الذي خشينا عليك فقال ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غدا قالوا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون. ما شاء الله. Dah orang yang kata usaha nak uwi Quran tu boleh sebar. Usaha nak wifak Quraisy tu dengar Quran sampai kepada satu ketika tu sahabat Nabi SAW berhimpun satu tempat. Maka mereka berkata wallahi ma sami'at Quraisy hadzal Quran. Demi Allah, Quraisy ni tak pernah dengar. Quraisy ni tak pernah dengar seperti ini Quran. Seperti Quran inilah. Kalau gitu, siapa yang nak pergi baca pada Quraisy? Siapa nak akak sorok? Akak baca sorok-sorok senyap-senyap ni. Baca koho-koho leher-leher ni. Siapa nak pergi baca untuk Quraisy ni? Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata ana. Dia kata aku nak pergi baca. Maka sahabat Nabi lain kata inna nakhshahum alaika. Kami nak bimbang, kami takut kat atas kamu ni. Takut ke apa tu? Takut kena tiba, takut kena gocoh, takut kena tumbuk, takut kena buat nyanyo lah. Mereka berkata kami hendak orang, kami duk nak orang yang apa? Orang yang ada kabilah, orang yang ada tanak sikit lah, orang yang ada waris-waris, orang yang ada kedudukan yang boleh tepih, yang boleh sekat, yang boleh tahan diri dia daripada ning. Kalau Abdullah bin Mas'ud ni itu sikit. Atau orang-orang biasa Quraisy tak ada kerencai mana. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, dia kata belah aku lagi baca. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sekat. Allah Subhanahu Wa Taala akan tahankan aku. Manata aku tawakal pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sekatkan aku. Maka dia pergi di pagi tu. Pergi di panggil di tempat Quraisy berhimpun. Andiyah ni tempat nadi-nadi ni, kalau kat rumah kita ni tempat kedai kopi, tempat orang duk himpun ramai-ramai di nak di gapo misalnya andiyah panggil kata. Nadi ni semosan lah. Tempat orang duk himpun lah. Maka dia pergi situ tu sapa dekat dengan maqam Ibrahim. Maka dia baca ya akak suara tinggi. Dia baca ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
'allamal Qur'an. Lepas tu dia baca lagi. Lepas tu Fak Quraisy pakat dengar lah. Kapun. Ada. Ma yaqulu Ibnu Ummi Abdin. Nama dia, gelar dia juga Ibnu Ummi Abdin. Dia kata, anak Mak Abdun tu dia kata gapo? Anak Mak Hamba tu dia kata gapo tu? Nampak tu patut you pun duk baca. You pun duk baca. Kemudian mereka itu, you duk baca apa yang diturun kat atas Muhammad tu. Apa yang dibawa oleh Muhammad tu. Pakak bangun, tahulah tibuk pakak tumbuk, pakak gocoh muka dia. Allah, cuba kita gambar tengok, pakak gocoh, tumbuk. Dah hok tai belakang, hok tumbuk depan, hok dah. Kalau kat kita ni kayu tengah 2 3, tai dengan kuku 5, tai dengan gapo ikut. Nah, sangat kesal muka dia tu. Kalau di pipi tu kali luka, di mata tu bekak lihat dia. Nampak tu? Kemudian dia pun baca lagi. Baca sampai ke banyak juga dia baca tu. Kemudian sudah dia baca tu, thumma sarafa ila ashabi. Kemudian dia klik lagi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atharu biwajhihi. Maka mereka itu tengok nampak kesal di muka dia tu, kena gocah, kena tumbuk tu. Faqalu hadha alladhi khashina alayka. Mereka berkata, hak ni lah yang kami duk takut ni kata kamu. Faqala, maka dia berkata, aku tengok musuh-musuh Allah tu perih ya. Aku nampak. Aku nampak gapo? Selepas running tu aku tak ada herar. Aku nampak fak dia halus ya. Aku nampak fak dia tu lemah. Nampak fak dia tu tak ada keng-keng, fak dia tu tak ada kuat mana dia. Fak musuh-musuh Allah tu. Kalaulah esok tu fak kamu izin bagi aku nak pergi baca semula, aku nak pergi esok pula. Qalu hasbuka. Mereka itu berkata, cukup dah Abdullah, cukup dah. Ini pun teruk dah. Qad asma'tahum ma yakrahun. Kamu telah kamu telah mendengarkan mereka itu perkara mereka tu tak suka, tak kenal. Masya Allah. Ni makna kata dia ni orang mula-mula baca Quran, akak suara kepada Quraisy. Selepas Nabi SAW lah. Ini berkata di kalangan sahabat. Dan adalah radhiyallahu anhu ashbahan nas. Adalah seorang Abdullah bin Mas'ud ni seorang yang seakal-akal nak serupa dengan Rasulullah SAW. Baik dari segi hidayat Nabi, dari segi pertunjuk dia pun sama dengan Nabi. Masya Allah. Fi samtihi, akhlak dia, perangai, serupa dengan Nabi SAW. Nampak tu? Fa'an Abdurrahman bin Yazid qala qulna li Hudzaifah bin Yaman anbi'na bi rajulin qaribul huda was samti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Na'khudhu anhu. Faqala ma a'rifu aqrabu samtan wala hadiyan. Berkata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin hatta yuwarihi jidara baitihi wa laqad alima al-mahfudhuna min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna ibna ummi abdin min aqrabihim ila Allah wasilatan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dia kata apa? Daripada Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, kami berkata kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ni seorang yang selalu panggil aminu sirri Rasulillah. Hudzaifah bin Yaman ni sebagai leka hok panggil tu duk sipai benda sulit, duk sipai kesulitan, duk sipai rahsia nama munafik piyo gapo nama Rasulullah ayat dia sorang. Bang kata orang yang muktaman, orang yang jaga aminus sir. Aminus sir ni mak kata segala kesulitan gapo nama tu tak payah tahu, malaikat dia sorang. Kalau kita agak rahak dah tu ATM rahak bank kita rahak gapo nama kita tu nama ni sorang, kita biar tahu. Bagi kita like bini kita lah dah. Tapi Rasulullah SAW dia ui pada sahabat dia, nama dia Hudzaifah bin Yaman. Ada gapo yo ayat pada Hudzaifah, patu Hudzaifah ni nak juru sipai amanah ni. Rasulullah suruh ayat pia, Rasulullah suruh ayat pada pia, ya ayat.
Rasulullah suruh sipai, dia tak royak walaupun marinya Umar, marinya siapa nak tahu tak boleh tahu. Apa ni amanah. Masya-Allah, ni bang kata Hudzaifah ni seorang yang beramanah, yang bang kata tak royak apa yang dilarang, apa yang tidak disuruh oleh Nabi, dia pun tak ada buat ada gapo. Nah, so nak Nabi suruh sipai, tak ada duk pandai-pandai dak. Masya-Allah. Jadi daripada Abdurrahman ibn Yazid, dia berkata, qulna li Hudzaifah ibn al-Yaman, kami berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ambi'na bi rajulin, cuba kamu cerita, cuba wayak kau berkenaan dengan seorang lelaki yang qarib, yang dekat-dekat, yang serupa dengan Nabi piot yang nak serupa dengan Nabi, dekat-dekat dengan Nabi, akhlak dia, hidayah dia, supaya kami boleh ambil daripada dia. Kami nak ambil daripada Nabi SAW tu, nah, kami nampak tu tak apalah. Nah, kami boleh dia nak gamak ke for dia nak pergi jumpa dengan Nabi. Malaikatnya tengok dekat-dekat dengan Nabi piot. Yang kemas dengan orang lain, orang biasa tak apalah, mudah tanya, mudah ke apa. Kalau Nabi ni for dia kerencai juga. Nah, ada for dia tanya ada. Tapi ni macam nak tengok orang serupa dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Orang meh-meh dengan Nabi SAW pada hidayah, pada akhlak. Maka berkatanya Hudzaifah bin Yaman, dia kata, ma'arifu aqrab samtan wal hadiyan. Aku tak kenal orang yang paling serupa akhlak dia dengan Nabi, orang yang dekat hidayah dengan Nabi, seperti Ibnu Ummi Abdin. Sehingga tu dia tu nak minta nak buat umuh depek dengan dinding Nabi SAW. Mak kata dia tu nak bersumpah dengan Nabi, nak mana tahu cik boleh nak minta dinding Nabi SAW tu, dia nak buat umuh tepi tu, tapi tak boleh buat lah. Hatta sehingga dia tu sehingga dia nak minta. Kalau tengok dengan kinayah yang nak sumpah, tengok kali khusus dengan Nabi dah. Abdullah bin Mas'ud ni sekaligus dengan Nabi dah, dari segi akhlak lah, rupa tu Allah alam lah. Dari segi akhlak dia, dari segi perangai dia, dari segi hidayah dia tu nak serupa dengan Nabi dah. Kita katanya. Dan walaqad dan alima al-mahfuzuna min ashabin Nabi, dan para orang yang al-mahfuzuna sini makna kata orang yang boleh harap lah. Al-mahfuzun yani ay alladhina hafizahumullah min tahrifi fi qawlihim atau fi'lihim. Dan telah dicerita orang yang sikoh, orang yang beramanah ni, mereka itu sudah mengetahui katanya tidak ada orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, paling serupa dengan Nabi SAW, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud, dan dialah aqrabuhum ilallahi wasilatan. Makna kata orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata kalau kita kecek masa kita ni orang mustajabud dakwah. Makna kata orang dia rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita boleh tak kita pergi minta wasilah dengan dia, kita tawassul dengan dia. Tawassul dengan dia, makna tawassul di sini makna kata pergi minta tolong dengan dia. Minta tolong dia doa ni makna kata kita kecek buku tawassul al-masyru', tawassul yang disyara', tawassul yang halal. Dan tawassul yang apa? Yang halal, iaitu apa tawassul yang halal? Tawassul yang halal kita minta dengan orang hidup. Tengok kita tahu dia tu orang soleh, orang wara', orang bertakwa, orang mustajabud dakwah. Di antaranya sahabat Nabi siapa? Iaitu Abdullah bin Mas'ud. Wasilah, makna kata orang yang doa tidak ditolak. Doa dia tu tidak ditolak. Sebab apa? Sebab dia tu orang yang kata berjalan di atas hadiyun Nabi SAW. Adapun nak tawassul dengan orang mati, tak boleh lah. Nak tawassul dengan orang mati tak boleh. Misalnya kita faham katanya kita boleh kita pergi minta dengan si fulan yang mati, pergi dikubur dia motu. Ya Syafi'i, ya Naqsyabandi, ya Rafi'i, ya minta lah. Kamu ni doa dengan Allah, dia mati tak boleh minta dengan dia. Bang kata duk tawassul dengan orang amwat, orang mati.
berkenaan dengan dia mati syahid gapo nama tu, dia mau kata dia tak mati lagi gapo nama tu, kita tak tepi dah. Ya, sebab apa? Sebab yang kata benda tak ada cerak. Kata dia syahid kedok gapo nama tu. Pas kita tak biasa tengok dia kata dia tu baik mari pada orang dia, diri dia tu lah ni berhajat kepada doa. Nah, lepas tu kita pergi minta apa doa dengan dia. Ya, saudara dikasih. Nah, lepas tu kita kecek buku apa? Buku tawassul yang diharam, tawassul yang di suruh. Al-masyru'. Masyru' tawassul minta dengan orang dan minta doa. Semangat demo telefon pada syekh, pada ustaz, pada saya, pada gapo ustaz minta doa. Dah we to have doa we to have tu kenangkan doa saya. Tak ada gapo, kita apa boleh berdoa. Nak boleh tak boleh tu jangan duk tok 100%. Apa tengok kita ratik. Ni mangata nak kubur doa nak gapo tu tengok kita ratik. Kadang-kadang kita tak nak semaya. Kita dah bersyirik dengan Allah. Nah, dalam kita fubat ni supaya kadang-kadang orang hak berdoa tu, orang hak kita minta tolong tu orang soleh, tapi kita ni tak ada soleh. Nampak tu? Mana tak kita kena ubah buat kerja kita. Kadang-kadang kita soleh pergi minta dengan orang tak soleh. Sebenarnya kita orang berjuru, orang soleh. Tapi kita minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan orang yang tak soleh. Bamu nengok, dia toke sehir, toke gapo. Panggil tu hai tak kabur kat doa situ. Nampak tu sebab kita tengok ai kapung. Nah, kapung tu berpia panggil orang mari semaya hajat gapo nama tu tak ada semaya ni. Nampak tu? Tu tak ada pada berdoa ni, tak ada gapo duduk luar, kau duduk isak kok luar orang semaya wi. Tak tu hai nak wi dak tu. Masa tu apa kadi tak ada tiak ada apa ni. Dah kaduk. Atau orang belaka, bos sudah demo nu. Bayar duit, jamu nasi sudah. Nak tak tu nak duit lagu tu. Sebab tu sendiri tak ada bergaduh apa ni. Mana baik kita tak ada kena bergaduh dengan orang, kita sendiri tu, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu lebih molek lah. Lebih molek tu serak. Kalau kita menangis, kita tiak, kita tahajud, kita gapo, kita dah metong piti-pitan dengan panggil demo tu, panggil demo ni, sebab demo ni tu dia panggil termasa dia ada, gapo dia ada, kena jamu, kena gapo dia. Mana kita bangun sore di waktu malam, di tengah malam. Dah kita menangis, kita bertiak, kita dah itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala selalu direct lah, tak kena pakai kaki dah. Nah, kita hamba kita dalam dunia ni kaki banyak doa kita ni. Nah, kaki dalam dunia ni banyak doa. Nak masuk kau tu kena kaki, kena suak, kena gapo, hak Tuhan tak kena suak apa ni. Tuhan kita tak ada berhajat pada eventa, tak ada berhajat kepada demo ni dak. Dan Tuhan kita ni nak dengar suaramu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam. Nah, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Napa tu Allah SWT marah kalau kita tinggal doa. Tak minta daripada dia. Napa tu? Wa bunayya Adam. Nah, bangata yaghdabu. Napa tu? Bila anak ada tu, bila kita minta dengan dia, dia marah. Ya murih, ya marah, ya gapo. Betul lah. Nah. La tasal bunayya Adam hajatan. Janganlah kamu tanya anak ada gapo. Suruh tanya gapo, suruh minta gapo dengan dia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Dan tanyalah, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pintu dia tak katuk, tak tutup. Betul lah kata kita ni berhajat kepada kita hadap sendiri. Saya main Hindu kita duk suruh demo tu berdoa, demo ni berdoa. Kalau di kita ni tak ada itu. Kita duk berasa kita jauh dengan Tuhan. Terpaksa kena domik kaki mari duk berdoa. Mata kaki mata orang suku-suku pula duk berdoa. Dah, lepas tu bang kata hak tulah bang kata kita duk pergi orang tu. Itulah orang hak kita duk minta tolong dengan semua tu dia faham dia ni orang mustajab berdoa. Dia ni orang langit hitam, dia ni orang sekia-sekia, orang berkak mulut. Gi mari kita duk harap ke dia. Dia takabur pula. Kata tak ada dah orang dalam dunia ni. Malaikat ialah yang Tuhan apa Tuhan berkat mulut dia boleh kata pergi mari. Ya akak diri dia lebih pada gapo. Tak ada faedah oleh tu. Pakak mari-mari. Pakak dah setiap orang tu pakak apa pakak berdoa sendiri selalu dah. Nah, tunjuklah kata aku nak. Tunjuklah kata aku berhajat. Tunjuklah kelemahan kita dah kepada Allah. Tunjuk. Barulah tak apa. Tetapi kalaulah kita ni duk harap semua apa nama tu tidak menjadi itulah. Dia panggil tidak menjadi panggil rapat mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu boleh tak kita nak minta? Boleh tak apa minta tolong.
Saudara-saudara dan minta berdoa sebab kita setengah-setengah kita ada apa, ada sakit, ada gapo kan. Tulis dalam apa, dalam Facebook kan. Sekarang lah ni anak saya uzur minta berdoa bakat semua. Tak ada gapo wasilah lagi, tak ada apa. Nah, minta berdoa semualah insya-Allah. Nah, sekarang lah ni orang tua saya uzur minta kat sahabat-sahabat hak duk tengok, hak tahu khabar ni minta berdoa, minta gapo. Nah, minta berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamat. Tak ada gapo lagu tu. Nah, bang kata minta tolong. Sekolah tu jangan duk tok kata. Nah, jangan duk tok kata aku tak kena berdoa dah. Pakai demo tu dah. Tak boleh. Nah, boleh hadiah Allah SWT mustajab. Seperti mana ustaz cerita satu cerita tu kan. Seorang tok seh tu kan, ingat tak? Tok seh daripada Morocco. Dia ni dah bawa bawa orang haji 300 orang. Nampak tu? Bawa orang haji 300 orang sampai Judah. Sampai di Judah pun naik kereta kosong duk tengah-tengah jalan nak pergi masuk Mekah tu. Orang tu ke dia katanya, dia kata maaf nah, tempat tak ada dah di Arafah tu. Penuh habis dah tempat. Maaf silap teknik, silap ke mana tu jadi jatuh demo 300 orang. Maka demo ni Allahu Akbar, tak sah. Orang 300 orang dengan dia. Dia mari hari yang ke 9 dah, sampai di Judah tu hari 9. Abang kata, dia nak widai wukuf Arafah di waktu Zuhur lah. Nah. Bos apa tengah hal tu kata dia kata, maaf, tempat tak ada dah. Nah, bila tempat tak ada tu, tak boleh lah. Mana kata surat tak ada, tak boleh masuk lah. Dia pun mana kata kriak, habis kriak dia tu. Mungkin bawa orang 300 orang. Mana kata, kalau tak ada wukuf di Arafah tu, haji dia tu tak ada sepenuh lah. Mana kata kena bayar. Bayar dia kena qada pada tahun depan pula. Allah nak ambil mana 200 kalau sarut kemah kita ni 200,000 pula kena kapung bayar. Nah, balas juga. Dia pun kriak habis cakap. Pergi mari siapa tengah jalan dia beradu, dia kata. Dia beradu, suruh beradu di Pamnyok lah kemah kita ni, beradu di Pamnyok lah. Nah, bila beradu di Pamnyok sana tu bukan Pamnyok sepengah kemah kita. Nah, Pamnyok kemah kita ni teratur. Dah ada dengan kafe, ada dengan gapo ya ni. Pamnyok dia tu ada kedai gitu-gitu. Dah lepas tu ada musalla masjid gitu ya. Bila siapa di situ tu. Nah, ya hujat dia kata kita tunggu sini stah. Nah, ya dak ayat kata tak boleh masuk agak tadi. Orang pakat mengapak pakat supoh. Dah negeri haji keruk supoh pula. Tak rasa. Dia apa? Beradu situ dia kata kita berehat sini stah lah. Nah, maka pakat turunlah hak pergi jambe, hak pergi makan nasi. Dia pun ada masuk musalla, masuk masjid. Masuk masjid Pak ya semaya 2 rakaat situ. Duk kriya Allah nak reno ni nak suruh kelip penuh rekat. Ya, nak pergi masuk Mekah pun tak ada baik anuyak. Buat apa tempat duduk tak ada. Maka dia masuk dalam masjid nampak seorang Sodik, seorang Pakistan ke Bangladesh apatnya seorang ada keling. Nah, yang duk sapu mushaf, duk berkaitan kali parung dalam masjid tu boleh hadi. Duk sapu masjid, sapu kabut, duk sapu mushaf, duk sipai mushaf. Bos sudah semaya pak tu. Dia tengok, dia kata, nampak kena minta dengan demo ni berdoa lah nampak ni. Nampak tu? Sebab dia orang nak bercara sijik. Orang soleh lah demo ni. Dia panggil mari. Awal mari sini dah. Demo tu mari bila bawa Quran. Nah, bila duk sipai berkali luar pak duk baca Quran. Dia kata, awal mari sini. Hamo ni ada duit dalam kocek semua ni. Amo sedekah pada awal. Nah, nampak tu? Amo sedekah pada awal. Amo niat dengan sedekah ni insya-Allah Allah akan tolong amo. Dia pengung. Dia kata tak apalah duit demo duit tu ya timur susah. Dia kata nampak muka ayah ni nampak muka tak ada mata sepengah muka tak ada biasa ni, muka susah ni. Maka dia jawab kata, tak apalah saya ada susah sikit. Tak apalah. Nah, susah hamba ni. Nah, iaitu hamba bawa orang 300 orang mari pada Judah dah ni, turun kapal di Judah. Lepas tu tengah-tengah jalan dia mengata tak boleh masuk Mekah. Buat apa? Tempat penuh dah, tempat tak hujat di 300 orang di Arafah lah Mina tak apa di Arafah tu.
Arafah ni masa dia sepik. Mengata masa dia tu orang duk pergi pagi nak beda wukuf tu lah. Wukuf sampai dekat Tariyatuh tu masa sepik. Jadi amo nah apalah. Nah amo nak bagi Tuhan tolong amo. Lepas tu nak bagi saudara ni berdoa sikit boleh tak? Doa. Oh ya pun ada apa ambil duit ni ya berdoa. Ya Allah. Fi nafar wahid. Fi muskil kabir. Nah, inta dah fi musaadah. Hak ni hak ya di dalam ceramah dia lah. Dia kata demo ni berdoa akik tangan dengan pelek-pelek lah. Ya Allah. Hada nafar. Ni seorang lelaki. Fi muskil katir. Demo ni ada masalah besar, masalah banyak. Inta fi musaadah dia kata. Engkau lah ya Allah boleh tolong dia. Ya pun ada apa? Terima kasih. Ya pun duduk di masjid demo tu lah. Demo pun pergi kerja dia lah. Dia duduk sapu, duduk gapur baca Quran depan tu. Duduk start. Duduk tak berapa minit tu ada orang tu dia. Orang tu masuk tangan dia tu. Nah, maka dia kata si anu ni ya. Dia tengok buh dia, buh sign dia. Sign dia hak dia tu tak apa, tak ada. Hak dia kerak hubungi dengan sign dia tu 3 tahun lebih dah. Buku ni enggak buku haji buku ni pak. Dah adalah tak kena salah kat mana tu jadi dia pun putus dengan barisan ni dengan saya ni. Tak sekira lah. Adalah salah ke mana-mana tu. Boy tengok bon ni kata, tu bang apa pian ni kaluk weh. Dah. Dia pun itu mari kata, Assalamualaikum. Demo. Kawan lah ni tu ada apa? Ada tempat luar ni. Ada nak sewa tak? Ada nak tu tak? Ada tempat luar 300 apa? 300 orang lebih boleh duduk. Kalau demo berhajat, kalau demo nak, demo nah, wayak halu apa sebab kalau tak lalu demo tak sel, kau nak tukar orang lain pula. Mana seorang ni adalah tempat dia ada lagi luar 300 orang. Ya pun. Nah, tinggal dah. Bukan tinggal atau muju panah ke apa tak. Tinggal dia tu. Oh, Tuhan kubur doa demo tu. Tuhan kubur doa siapa? Doa Sadiq tu. Doa orang Pakistan tu. Maka dia kata, ambil lu pergi lu, tak apa pergi lu. Molek ni aku duk tunggu ni, aku ada 300 orang ni. Nah, betul lah dengan apa dengan demo orang kata tempat penuh apa tu silat ke mana, silat telefon tak ada jam tak apa tu. Ambil lu. Dia pun halu dah, dia pun perakak. Dalam perakak dengan dia apa dia tiap tak sah ni dia ada pika Raisa ada dia perakak. Dah dia perakak kata, fak kita semua dah kereta banyak. Nah, tak lama lagi kita nak masuk Mekah. Ya, perjalanan Mekah Judah ni dalam 30 batu ya. Nah, mai kata, tak lama kita nak masuk Mekah pakat naik kereta semua masuk Mekah semua. Ni mana kata dia antara agama dia tawassul tak ada gapo. Kita minta orang soleh kan. Misalnya demo ni, tama-tama orang fakir ni masya-Allah, orang susah. Orang susah di kampung. Suruh budak-budak dah berdoa pada kita. Orang tak ada berdosa mana. Lepas tu kita pun bukan kata kita dia. Kita pun berdoa juga. Pakat-pakat berdoa, pakat gapo. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ni seorang yang mengata mustajabud dakwah juga ni. Ni mengata minta dengan siapa? Minta dengan orang hidup, minta tolong dengan orang hidup. Tapi tuai pun kena dah usaha juga. Yang ni tuai kodok tahu gapo, duk luar, duk isak okok, duk tengok torotak, tengok torosak. We orang semaya hajat dalam kita. Orang berdoa. Kita tak ada duk kata apa, kita tak ada duk buat gapo. Kata Tuhan pun tahu kata, yang ni tak lagi yang ni. Dah, tuai duk nak tapi tak ada bergaduh apa. Mana tu tak boleh lah kita. Saudara dikasihi. Ya. Lagi kita gitu pula. Baik berkata Al-Baghawi berkenaan dengan Abdullah Mas'ud ni, dia ni dekat dengan Nabi ni sampai pada mana? Sampai kepada bila dia duduk dia sepanjang Nabi. Bila dia dah pakai sepanjang Nabi. Bila dia tekah laku rupa dia tu ke apa nama kedudukan dia tu supaya buat sepanjang Nabi. Baik tu. Ya setengah kita lah.
Dan kita kenal pada seorang tu, kalau belik subai sepengah dia. Kalau dia tengok atas wak mata dia, tengok langit, kita pun tengok langit. Bila dia jalan lagu tu, kita jalan lagu tu. Sebab kita kenal pada dia. Nah, sepengah kita pakai kamu kita ni. Nah, bila dia kenal pada demo tu, belik subai lagu tu. Pasal orang habis Azhar, dah habis Azhar misalnya. Dia kelih pada ulama Azhar pakai lagu tu. Dia kenal. Orang habis di Saudi, dia kelih syekh pakai subai lagu tu. Pakai meslah lagu ni, dia pakai lagu tu. Panggil tak ada salah. Kita nak support. Dia mana kelih tok guru babo pakai lagu tu, dia pakai lagu tu. Tak ada salah situ. Rasulullah pun, Ibnu Abdul Mas'ud pun support ya, support dengan Nabi SAW. Yuridu syama'ilahu fil harakah, mana jalan lakoh macam mana, jijak macam mana, gapo macam mana, jawab hak agama macam mana, pakai hias macam mana. Masya-Allah, masya-Allah. Sampai kepada satu ketika tu, sahabat Nabi SAW naik unta pergi satu tempat. Ya tak Abdullah Mas'ud duduk depan. Abdullah Mas'ud bawa jalan, siapa di sini pun. Abdullah Mas'ud tu orang pak pergi belakang pakai kayu tu, klik mari. Sahabat tanya, "Hei Abdullah, mau buat apa?" Dia kata, "Aku nampak Nabi beradu di sini." Nabi turun, Nabi pergi qada hajat di belakang pakai kayu tu. Nabi klik naik unta semula. Aku buat turut Nabi SAW. Masya-Allah, masya-Allah. Nak turut Nabi dia setiap jakoh dia mana ni. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Ni mana kata di antara sampai pada apa? Pada pakaian pun serupa dengan Nabi. Selipar pun serupa dengan Nabi. Belik pun serupa dengan Nabi. Masya-Allah. Ni mana kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana radhiyallahu anhu a'lamu sahabati bi kitabillah ta'ala. Dia tu orang paling alim dengan Al-Quran. Sehingga satu ketika tu dia tu dengar satu ayat yang dia tak biasa dengar. Dia kata pelik ni. Tidak ada di kalangan sahabat yang paling alim dengan Quran malaikat aku. Tapi aku dengar satu ayat ni. Kalau gitu aku nak pergi cari. Walaupun sampai aku kena jalan beratus kilo, kena naik unta pergi cari 1 kilo satu ayat ni, aku nak pergi. Mana tu orang alim sungguh lah. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan berkenaan dengan Quran ni. Sebab itulah dia berkata satu ketika, dia berkata, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'atan wa sab'ina surah wa inna Zaidan lahu dhu'abatan yal'abu ma'as sibyan. Masya-Allah. Dia ni dia kata aku ni pengen kata aku baca dah hadapan, baca ke atas Nabi SAW, atau baca dak peta guru lah, beberapa puluh atau 70 surah lebih. Duk baca dak peta Nabi SAW. Ketika tu Zaid tu, ketika tu Zaid kecil lagi ketika tu. Nampak tu? Tapi Zaid ni hak pengata Abu Bakar taklih dia suruh apa? Suruh hipung Quran lah. Nak kata aku ni tahu dah Quran, ingat dah Quran. Semasa Zaid tu kecil-kecil lagi. Duk main dengan budak-budak lagi tu. Masya-Allah, masya-Allah. Betul lah dia ayat sendiri, dia kata laqad qara'tu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis pula. Dia kata laqad qara'tu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan walau a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni walau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni tuballighunihi al-ibil la ataituhu. Hadis Bukhari. Dia kata sungguhnya aku telah baca daripada mulut Nabi SAW. Maksud aku dengar daripada mulut Nabi sendiri ni 70 surah lebih. Dan sekiranya aku tahu kata di sana ada seorang yang aling dengan Al-Quran, dengan kitabillah, lebih pada aku, sampai kena berjalan dengan naik unta pergi cari dia pun, aku kena pergi cari juga dia.
Aku nak pergi cari, nak pergi jumpa dengan dia juga. Masya Allah, Masya Allah. Ni mana kata di antara di antara kelebihan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, lagi kita nak kecek lagi Ibnu Mas'ud, tetapi oleh kerana masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. InsyaAllah kita akan sambung pula pada siri akan datang. Silap salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.